Okay, kita untuk hari ni kita sambung daripada yang mean sebelum ni. Okay, hari ni kita proceed untuk yang median bagi group data. Okay, yang ni sebelum ni kita tahu untuk bezakan median bagi ungroup data, tapi kali ni kita akan buat untuk yang bagi group data. Okay, jadi kita proceed untuk terus kepada calculation lah. Okay, to calculate median, ini adalah formula bagi median. Okay, ini adalah formula bagi median. Yang L ni adalah merujuk kepada lower limit of the median class. Okay, ini adalah formula bagi median class, N bahagi dengan 2. Okay, total N ni actually sama dengan total frequency. Okay, N tu equal to sample size dan dia simbol dia sama dengan total frequency. Okay, ini adalah total frequency, yang ni bukan N, yang ni M. Okay, median. Okay, yang ni total F ni, yang F ni adalah cumulative frequency before the median class. Okay, dan seterusnya untuk FM ni adalah frequency of the median class. Jadi yang C adalah median class size. Daripada formula yang kita tengok ni sebenarnya semuanya berkaitan tentang median class. Okay, sebab memang kita nak calculate median. Jadi bila ada soalan yang berbentuk kelas interval ni, jadi kita sebagai kita ni nak kena kenal pasti dulu which class interval should be classified as the median class. Okay, jadi kita kena kenal pasti dulu. Okay, daripada ni okay, kita guna example yang sebelum ni. Okay, ini adalah example bagi yang sebelum ni kita dah buat untuk dapatkan mean. Jadi kita cuba gunakan example yang sama untuk dapatkan median. Okay, daripada formula kita, saya tulis balik formula lah sini sebab lagi jelas lah. Ataupun nanti okay, sekejap kita buat ni. Okay, saya nak alihkan senang. Okay, ni. Okay, saya tulis dululah formula bagi median. Nak elak daripada serabut je sebenarnya. Okay, median. Okay, L plus N bahagi dengan 2 minus total cumulative frequency before bahagi dengan frequency darat dengan size of the class interval. Okay, lower limit. Sekarang ni daripada table ni kita tak tahu. Okay, ini selalu soalan akan macam samalah, dia akan bagi dalam bentuk kelas interval dan juga frekuensi. Okay, jadi bila kita nak dapatkan untuk median kelas ni, kita tak boleh nak tentukan which class interval should be class median class. Jadi mula-mula sekali, the first step, kita kena dapatkan untuk median kelas terlebih dahululah. Jadi formula bagi median kelas adalah N bahagi dengan 2. Okay, N tu equal to total frequency. Dalam kes ni, total frequency adalah 120. Okay, 120. Okay, 120. Okay, divide by 2. Jadi kita akan dapat 60. Jadi maksudnya 60 ni should be mana-mana kelas interval ni lah. Okay, sepatutnya bila ada ni kita kena buat cumulative frequency dahulu. Okay, sebab daripada formula ni dia ada cumulative frequency for the median class. Tapi dalam table yang asal ni dia tak ada pun untuk cumulative frequency. Jadi kita kena create another column lah untuk cumulative frequency dan juga last sekali untuk position data. Okay, position of data. Okay, jadi kita pun kena create okay, yang ni sekejap. Okay, yang ni sebenarnya dia hilang. Okay, kita kena create untuk cumulative frequency. Okay, cumulative frequency. Okay, sini lah, cumulative frequency. Okay, kita kena create yang ni tak adalah midpoint. Yang midpoint dengan fs ni hanya untuk bagi formula dapatkan mean. Okay, dalam kes ni kita nak dapatkan median. Okay, median kena bergantung kepada formula lah. Okay, daripada median tu dia ada untuk cumulative frequency dan juga sepatutnya kena ada last sekali pada kolom akhir tu untuk position of data. Okay, last sekali adalah position of data, last column. Okay, position of data.
Okay, position of data. Okay, ini adalah cumulative frequency. Okay, sekarang ni frekuensi yang pertama adalah 16. Okay, kita tulis 16. Lepas tu 16 plus 20, berapa? 36. Lepas tu 36 plus 28 dapat 64. Ya, 64. Lepas tu 64 plus 24, 88. Okay, 88 plus 16, 104. Okay, 104 plus 11, 150. 150 dan last kali 120. Jadi jumlah bagi kumulatif frekuensi di sini sepatutnya kena sama, kena matching dengan total frekuensi. Kalau ada salah tu maksudnya kita ada salah dekat bahagian sinilah. Ada salah penambahan dekat sinilah. Okey, jadi untuk position data. Sekarang ni kita dah dapat untuk kumulatif frekuensi. Sekarang kita nak tahu kedudukan value sebab daripada ni kita tahu 60. Median kelas adalah 60 tapi kita tak tahu 60, angka 60 ni sepatutnya berada dalam mana? Dalam kelas interval yang mana satu. Jadi sebab itulah kita kena buat untuk position of data. Okey, untuk position of data ni kita start dengan bermula dengan 1. Sebab year of expression tu bermula dengan 1 bukan kosong lah. Okey, saya 1 hingga tengok pada perakhiran value dekat sini lah 16. Jadi 1 hingga 16. Okey, next column. Lepas 16 masuklah angka yang ke seterusnya adalah 17. Okay, 17 hingga nombor akhir dia adalah 36 kan. Okay, 36. Lepas tu 37 hingga nombor akhir 64. Masuk angka baru pula 65 hingga 88. 89 hingga 104. Okay, 105 hingga 115. Tengok dekat value dekat akhir ni adalah nilai bagi kumulatif frekuensi. Okay, jangan tertukar ambil dekat frekuensi lah, ambil pada kumulatif frekuensi. Okay, dan last sekali lah 116 hingga 120. Okay, jadi daripada sini kita dapatkan 60. Jadi 60 ni sepatutnya berada pada kelas interval yang mana satu. Jadi kalau daripada 60, okay, sekarang ni kedudukan bagi data 1 hingga 60 maknanya tak include lah. Mana bukan di sini. Lepas tu check pada second 5 to 8. Kita tengok range data dia ada antara 70 hingga 36. Maksudnya bukan jugalah. Yang next, yang third column ni adalah 37 hingga 64. Sekarang ni median kelas kita adalah nombor 60. Maksudnya kelas interval berada pada range ni lah 9 hingga 12 ataupun pada kedudukan data 37 hingga 64. Sebab median kelas kita adalah 60. Okay, 60. Jadi berdasarkan 60 ni, formula dia adalah L, lower limit. Okay, lower limit sekarang ni, lower limit di sini lah. Dia adalah kelas interval, kita dah kena pasti. Okay, yang ni adalah median class. Okay, ini adalah median class. Okay, kita dah kena pasti bahawa ni adalah median class. Sekarang ni untuk lower limit, maksudnya 8 plus 9 lah. Kita nak nilai di antara bagi kelas yang kedua dan juga yang ketiga lah. 8 tambah 9, 17. Okey, bahagian dengan 2 berapa? Dapatlah 8.5. Maksudnya di antara, nilai di antara 8 dan 9 ni adalah lower limit. Kalau upper limit ni dia, kalau ni adalah lower limit ni, dia antara 0 hingga 1, lepas tu 4 dengan 5. Okey, itu adalah lower limit. Okay, 8 hingga 19. Okey, lepas tu 12 hingga 13. Itu adalah nilai antara lower limit. Okey, jadi okay, jadi seterusnya kita pun tahu, okay, lower limit bagi kes ni adalah 8.5. Jadi kita pun substitute lah daripada formula ni. Lower limit adalah 8.5. Okay, plus. Okay, sekarang ni N bahagian dengan kita dah dapat lah 60. Okay, 60. Okay, minus dengan total cumulative frequency before. Bukan total, cumulative frequency before the median class. Okay, cumulative frequency. Kita check balik. Okay, sekarang ni adalah median kelas. Cumulative frequency adalah yang kita create ni. Okay, sekarang ni cumulative frequency yang bagi median kelas adalah 64. Sekarang ni kita nak tahu yang before. Before 64 adalah 36. Maksudnya, kita boleh replace ni minus dengan 36. Okay, dan yang bawah ni adalah frekuensi bagi median kelas. Okay, frekuensi bagi median kelas ialah, yang ni adalah frekuensi. Yang ni adalah frekuensi. Bagi median kelas 28. Jadi kita divide by 28.
Okay, divide by 28. Okay, darab dengan C. C adalah size class. Okay, size class adalah berapa ni? Kita tengok pada kelas interval ni. Okay, 1, 2, 3, 4. Dia sehingga dengan 4. Sebabnya 5 ni dah masuk pada next interval. 4. Jadi maksudnya size kelas kita ada 4. Okay, size kelas adalah 4. Okay, kalau kita tengok pada another column, another row pun, kelas interval pun, okay, 5 hingga 8. 5, 6, 7, 8. Okay, ada 4. 9, 10, 11, 12 ada 4. 13, 14, 15, 16 ada 4. Semua akan sama lah. Semua size of the class tu akan sama. Okay, jadi bila sama tu menunjukkan C equal to 4. Tapi kalau katakanlah bila ada jumpa soalan, okay, for example, okay, ni adalah bila masuk 1 hingga 4. Okay, tiba-tiba untuk next column tu dia repeat nombor yang sama 4 hingga 7. Okay, lepas tu 7 hingga 10. Okay, contoh. Okay, kalau jumpa soalan macam ni, dia akan repeat nombor yang sama. Okay, dalam kes ni 1 hingga 4 terus masuk angka nombor lain ke 5 hingga 8. Tapi kalau dalam kes ni yang ada melibatkan redundant, value redundant antara kelas interval ni, maksudnya 1, 2, 3. Okay, jadi C class adalah equal to 3. Sebab angka yang keempat, nombor 4 ni, dia masuk dan next interval lah. Maksudnya 4, 5, 6. Okay, jadi 3 lah. Sini pun sama. 7, 8, 9. Okay, sebab yang 10 ni dah masuk pada nombor kelas interval yang lain. Okay, jadi sebenarnya bila kita nak menentukan size kelas tu, kita kena tengok betul. Jangan terlalu excited sebab ramai student yang buat mistake dekat sini lah. Dia dah betul dah untuk replace pada formula. Cuma dekat C ni, dia tak tengok. Sebab ada soalan yang trik, dia akan guna nilai yang sama pada untuk next class. Okay, yang tu kena tengok betul-betul lah. Okay, dalam kes ni lah, tak apalah, selamatlah 1 hingga 4 ada 4. Sebab dah angka yang seterusnya dah lain. Okay. Sekarang ni, okay, kita pun buat. Okay, solve problem lah sekali akan dapat. Berapa ni akan dapat ni? Okay, 11.9 years. Okay, selesailah untuk media class. Okay, ada yang tak clear pasal ni? Ada lagi yang tak clear? Okay, jadi maknanya untuk median class ni, benda yang paling important tips ialah kena determine dulu ni. Determine the median class dulu. Kalau salah bahagi, semua salah lah. Semua. Okay, sebab yang melalui median class ni yang akan menentukan kita nak ambil lower limit yang mana satu lah. Lepas tu before mana satu. Okay, sebab dia berkaitan dengan pada median class ni. Okay, dan satu lagi yang second tips tu maknanya kita tengok pada size of the class. Sebab ada yang ramai juga yang buat mistake dekat sini lah. Yang ni selalunya jarang lah buat mistake. Okay, kecuali tak ingat langsung. Okay, tapi bila dah buat exam online ni rasanya boleh open book, tak ada masalah lah. Patut ingat lah. Tak tahulah tiba-tiba tak ingat juga. Bukan tak ingat, bukan ingat. Pandai cari ke tak pandai cari ke, tu lah. Okay. Dan seterusnya kita boleh masuk untuk yang mode class. Kalau yang untuk ungroup data, mode class tu bergantung depends to the highest frequency of the value. Jadi bila kita tengok sini, jadi untuk group data ni dia ada formula dia sendirilah. Okay, sebelum ni saya dah beritahu lah perbezaan antara ungroup dengan group data. Kalau yang ungroup data dia akan bagi value dalam bentuk list. 15, 20 ke 21, lepas tu 30. Okay, dalam bentuk list macam ni adalah ungroup data. Tapi bila dalam table ni, dalam tabulat ni, okay, ini ada S, lepas tu ada frekuensi, ini adalah group data. Jadi semua yang tadi pun yang median class pun dalam bentuk table kan. Jadi kena ada formula dia sendirilah. Okey, ini ada formula bagi mode class. Okay, untuk mode class ni, yang L ni adalah lower boundary of the class contain mode. Okey, L ni adalah sama lah lebih kurang. Ini untuk contain mode. Yang tadi untuk median class. Yang C ni size of the class contain mode. Okey, yang F0 ni, F0 ni maksudnya frequency of the class contain mode. Yang F1 ni frequency class before. Yang ni before. Yang F2 ni adalah after the class mode. Okey, jadi kita guna example yang sama macam tadi. Yang untuk median tadi. Okey, kita guna. Okey, saya nak tambah satu slide untuk ni dulu.
Okey. Uh, Okey, ini untuk mood kelas. Okey, okay, untuk mood. Okey, saya tulis dulu formula sebab baru tak keliru Okey. L plus F null minus dengan F1 bahagi F null minus F1 plus F null minus F2 darab dengan C, size of class. Okey, sekarang ni kita nak determine dulu yang kelas interval mana yang mode class. Okey, jadi bila berdasarkan mode class ni dia melibatkan highest frequency. Okey, daripada table 4.4 ni kita lihat nilai frekuensi yang paling tinggi pada kelas interval ni kan. Okey, pada kelas interval yang sama dengan median ni. Sebabnya nilai yang paling tinggi adalah 28. Okey. Yang paling lowest nilai pada ni lah 25 to 28 kelas interval yang ni. Jadi mode kelas bagi kes ni adalah 9 to 12. Jadi lower limit dia berapa? Lower limit antara nilai 8 dan 9, 8.5 lah. Okey, 8.5. Okey, kita pun substitute 8.5. Okey, plus okey, F null. F null ni apa? F null adalah frequency of the class contain mode. Jadi kelas yang highest tadi berapa? 28. Okay, minus F1 adalah before. Kita tengok before class. Before class dia adalah 20. Okay, yang untuk mode ni dia bergantung kepada frekuensi, bukan kumulatif lah. Macam median dia bergantung kepada kumulatif jugalah untuk tentukan position of data. Tapi kalau untuk mode ni dia terus kepada frekuensi sahaja. Okay, sebab tu kena tengok pada formula. Baca dekat formula, cuba faham ni baru kita tahu apa tindakan seterusnya lah untuk create table ni. Okay, jadi before pada mode class adalah 20. Okay, before adalah 20. Minus 20. Okay, divide by, okay, yang ni samalah. F0 minus F sama dengan atas. 28 minus 12. Okay, plus 28 minus after. After mode class adalah 24. After 24, minus 24. Okay, minus 24. Okay, size kelas tu samalah yang 4 tadi. Okay, jadi dapat selesaikan ni lah. Jadi last kali kita akan dapat, okay, 11.167. Yes. Okay, selesailah untuk bagi mode class. Okay, clear? Yang ni baru selesai untuk mode class. Okay, ada tanya ni? Tak ada. Okay, ni kena tengok balik lah. Okay. Seterusnya, barulah kita check pada apa lagi. Oh, saya dah tulis dah sini rupanya. Tak apalah. Saya dah tulis dekat sini rupanya, tak perasan. Okay. Okay, seterusnya. Okay, yang ni yang untuk skewness. Saya tinggal ke skewness. Okay, untuk skewness, kan sebelum ni pun saya ada explain yang pasal untuk skewness. Okay, bila kita tengok, bila kita nak menentukan skewness ni ada salah satu approach untuk testing normality. Okay, jadi untuk skewness ni, dia ada dua jenis, normal, normal, dan satu lagi tak normal. Okay, normal ni maksudnya nilai mean mesti equal with median and also mode. Nilai mean sama dengan nilai median dan juga nilai mode. Kalau untuk tak normal, dia ada terbahagi kepada dua jenis, iaitu satu positive skew, second lagi adalah negative skew. Okey, kalau untuk positive skew ni maksudnya nilai mean greater than daripada nilai median dan median greater than daripada nilai mode. Kalau negatif, maksudnya mean less than daripada nilai median dan juga jadi less than kepada nilai mode. Okay, itu beza antara positif dan negatif skewness. Okay, dalam kes ni bila kita tengok, okay, sekarang ni kita dapat untuk mode berapa?
Mood 11.167. Okey, median kita dapat berapa? 11.9. Okey, median dapat 11.9. Lepas tu kita cek pula yang mean yang kita pernah buat sebelum ni adalah 12.4. Okey, 12.4. Okey, 12.4. Okey, ni adalah mean, median dan mode. Okey, daripada sini kita tengok, okey, yang ni lagi besar kan? Okey, jadi ini menunjukkan data ni tak normal. Jadi jenis tak normal dia adalah positive skew. Okey, dalam kes ni positive skew lah daripada example yang kita guna ni. Okay, itu cara kita nak determine the skewness of the distribution lah. Okey, dan seterusnya, yang ni saya explain untuk sebab tadi. Ya, okey. Okey, sekarang ni kita proceed untuk tentukan first quartile dengan third quartile. Okey, boleh tak? Tadi boleh ikut ke laju sangat ni? Boleh aja ni, baru 20 minit. Okey, baru 20 minit. Okey, sekarang ni kita proceed untuk next formula ialah bagi measure of position for group data. Okey, yang for group data yang ni saya tak bahasa lah, ingat lagi ke tak tu. Tapi saya tunjuk sikit lah yang recap yang sebelum ni. Okey, yang sebelum ni kita ada formula. Okey, yang ni untuk example yang 4.7 yang previously tu dia akan bagi, yang ni adalah ungroup data. Okay, dia akan bagi data ni dan diminta untuk kita find the first and third quartile. Okay, untuk formula first ni yang ni lah. Okay, ni Q1. Okay, ni. Okay, kita ambil total nombor value yang ada. Okay, 14 tambah 1. Okay, formula berarti last kali kita akan dapat 3.75. Yang ni baru kita tahu kedudukan value. Belum lagi nilai yang sebenar. Jadi kita assume pada angka keempat. Okay, jadi bila angka keempat maksudnya 1, 2, 3, 4. Okay, ini adalah first quartile. Okay, jadi kita pun repeat step yang sama untuk third quartile, cuma beza sikit lah pada formula. Okay, itu beza antara yang ungroup data dengan group data lah. Okay, jadi yang ni untuk group data ni, okay, yang ni formula. Okay, kalau yang group data formula yang panjang sikit lah. Okay, yang ni untuk group. Okay, yang ni third quartile. Okay, yang satu lagi adalah first quartile. Okay, dia beza antara first dengan third ni pada formula ni lah, n bahagi dengan 4 ni lah. Okay, satu lagi 3n bahagi dengan 4. Itu beza dia. Jadi, bila kita nak determine ni, okay, dia sama juga konsep yang sama macam tadi lah. Kita kena isi lah sini. Okay, ni cumulative. Okay, katakanlah kita guna example yang sama tadi lah. 16. Okay, 16, 36. Okay, 64 kena tulis balik lah. 64, 88. 104, okay, 115, 120. Okay, ini 1 hingga 16. Ini 17 hingga 36. Lepas tu 37 hingga 64. Lepas tu 65 hingga 88. Okay, 89 hingga 109. 110 hingga 1 ni. Okay, last sekali 116 hingga 120. Okay, sekarang ni formula untuk kita find the first quartile. Okay, untuk first quartile, n kita kena kenal pasti dulu lah mana satu kelas interval should be first ataupun mana satunya third quartile. Okay, jadi untuk first quartile kita tengok pada formula ni lah. Yang first quartile Q1, okay, sama dengan n bahagi dengan 4. N ni adalah total frequency. Okay, jadi 112. Kita dapat 120 bahagi dengan 4. Jadi kita akan dapat 30 bagi Q1. Jadi untuk third quartile ataupun Q3, kita dapat okay, 3n bahagi dengan 4. Jadi formula 3 darab dengan 120 bahagi dengan 4. Jadi kita akan dapat 90. Okey, jadi untuk first quartile adalah 30 dan third quartile adalah 90. Okey, jadi bila kita tengok pada 30, kita tengok pada position data, pada kedudukan mana. Okey, jadi untuk first quartile kita tengok pada nilai ni lah, di antara 70 hingga 36. Jadi sini adalah first quartile. Okey, sini adalah untuk first quartile, Q1. Okey, jadi untuk third quartile pula 90. Jatuh pada range ni lah. 70 hingga 20 ni. Okay. Okay, jatuh pada di antara ni. Kita tengok pada position data. Sebab tu penting yang ada position data ni untuk bantu kita lah nak assist kita.
Okay, Q3. Okay, jadi untuk formula Q1. Okay, kita tengok pada formula asal. Mana first quarter. Okay, lower limit. Okay, saya tulis baliklah formula dekat sini senang. Ni lower limit. Okay, tak ada lihat. Okay. Okay. Lower limit bagi untuk first quarter berapa? Di antara nilai 4 dengan 5. Jadi maksudnya first lower limit dia adalah 4.5. Okay, 4.5. Okay, plus. Okay, M bahagi 4 berapa dapat? Kita dapat first quarter adalah 30. Okay, 30 minus F1 adalah cumulative frequency before the first quarter. Okay, before dia, cumulative before. Sekarang ni, yang ni first cumulative before dia adalah 16. Jadi minus dengan 16. Okay, bahagi dengan F1 apa? Frequency of the first quartile. Okay, frekuensi dia berapa? Frekuensi. Ni first quartile frekuensi adalah 20. Jadi 20 lah, divide by 20. Dan last sekali, C1 apa? C1 adalah class interval. Size of class. Apa? 1, 2, 3, 4. Maksud ada 4 lah. Ada 4. Okay, cuba solve. Berapa dapat ni? Cuba selesaikan. Berapa dapat tu? Mana ni? Okay. Dapat berapa ni? Senyap ya kelas ni. Padahal agak pemilah. DIM dan DII. Dah kalau tengok kehadiran ni, saya rasa kelas ni agak teruk jugalah. Dari segi kehadiran ni. Sepatut ada total 61. Tapi yang ada setakat ni saya tengok rekod yang paling tinggi pun 57. Kalau ikut attendance yang sebelum ni. Memang saya tak bagi tahu lagi tapi boleh trace dah siapa yang tak hadir ni. Kalau ikutkan ni kelas DIM, DII ni. Tahu tak kalau lebih daripada 10% patut dibagi amaran kehadiran lebih daripada 10%. Saya tak pastilah. Tapi saya memang jenis okey. Tapi ada tindakan kegahagat kalau attendance tak mari saya ni. Nampak lagi ni. Boleh terahlah. Okey. Berapa dapat ni? 20.8 ke sir? Ha? 20.8. Berapa dapat ni? 30 tolak 16 bahagi 20 darab 4 eh. Lepas tu tambah 4.5 berapa eh? 8.45 ni. Tu 7.3 ni. Iqbal main ni, tu betul. 7.3. Yang untuk first quarter. Cuba selesaikan yang dalam kurungan ni dulu lah. Okay, selesai dalam kurungan ni dulu. Lepas tu baru tu kalau terus kira takut ada dapat lain lah. Okay. Okay, ni okay. Selesai untuk first quarter. Okay, jadi kita tengok pada yang untuk third quarter. Okay, third quarter kita L3, lower limit dia. Okay, lower limit dia antara 16 hingga 17. Okay, jadi lower limit dia berapa? 16.5. Okay, 16.5. Okay, plus. Okay, 3N ni bahagi 4 tu adalah 90. Tak adalah nilai 90. Tolak cumulative frequency before the third class. Okay, before dia. Cumulative before ialah 88. Okay, 88 lah before. Okay, 88 bahagi dengan frekuensi median. Frekuensi third quartile. Frekuensi dia adalah 16. Bahagi dengan 16. Okay, 16. Okay, jadi size kelas dia 4. Okay, cuba selesai ni pula. Berapa yang dapat? Okay, dapat 17. Okay, selesai untuk third quartile. Okay, maknanya first quartile kita dapat 7.3. Yang third quartile kita dapat 70. Okay. Jadi, habislah selesailah untuk hari ni. Yang ni, yang tadilah yang saya explain tadi tentang skewness. Okay, nak baca pun boleh, tak baca yang tadi saya tunjuk. Okay lah. Okay, selesai.
Okay, ada apa-apa nak tanya lagi?